Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. Na'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia nikmat izin inayahnya dapat kita bersama-sama pada malam ini, dan syukur juga pada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih lagi memberikan kita kesempatan, Allah masih lagi memberikan kita peluang, Allah masih lagi memberikan kita ruang. Moga-moga dengan segala peluang, dengan segala ruang, dengan segala kesempatan yang masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dengan nikmat kehidupan yang masih lagi diberikan kepada Allah, kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala ini, insya-Allah akan menjadikan kita di kalangan orang-orang yang beramal soleh hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah dengan amal soleh yang kita laksanakan ini pagi, petang, siang, malam ini, insya-Allah moga-moga akan menjadi modal, akan menjadi bekal kepada kita untuk kita berjawab di hadapan para malaikat munkar dan nakir nanti di alam kubur nanti, insya-Allah. Dan moga-moga bila mana kita mampu untuk berjawab di hadapan alam kubur nanti, di hadapan para malaikat munkar dan nakir nanti, insya-Allah Allah akan mengizinkan kita pula untuk bersama-sama dengan satu daripada 12 golongan yang dinaungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Tidak banyak golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya satu daripada 12 golongan yang akan diberikan naungan, akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Dan kita menuju kepada balai penghadapan ataupun menuju kepada tempat soal jawab kita dengan Allah Subhanahu wa taala, timbang tara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dacingnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sinilah insya-Allah kita akan dipersoalkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita mampu untuk berjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah kita akan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaiki titian Siratal Mustaqim dengan kenderaan yang disediakan oleh Allah, ataupun berlari dengan selaju-lajunya, tidak terjatuh di bawahnya yang terletaknya naru jahannam, api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita akan terus masuk dalam syurga-syurga milik Allah Subhanahu wa taala, akan duduk bersama-sama dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kolam Al-Kautsar ataupun di telaga Al-Kautsar, insya-Allah. Dan inilah sebenarnya matlamat kita untuk sama-sama kita mencapai kemenangan di dunia ataupun mencapai mati syahid hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya akan menuju syurga-syurga milik Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat dalam jemaah sekalian, kita akan menyambung pengajian kita dalam kitab Fiqhul Harakah dari sirah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fiqh gerakan Islam yang diambil daripada sirah perjuangan hidup Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah pun masuk dalam muka surat yang ke berapa kan? 85 tersebarnya berita Islam. Betul kan? Saya berhenti takat bulan 9, 10, 11, 12 memang saya tak datang. Bukan tadi haji yang tak datang, saya yang tak datang je. Ya, insya-Allah tuan ya. Inilah antara tuan kerja-kerja amal buat kita yang diganggu gugat berbagai-bagai perkara-perkara duniawi. Dan pada hari ini pun tuan saya masih berkhusus. Startnya hari ini petang pagi tadi jam 9 pagi, habisnya hari Khamis. Ini aku lari sekejap. Sekarang 8.45 kena lari dah ke sana. Tapi Mujo tak jauh, Batu Gajah tuan. Kalau stone elephant ataupun elephant stone, mungkin aku kena batalkan terus. Tapi Mujo Batu Gajah tuan ya. Kalau elephant stone tuan memang saya dah batal dah kuliah. Panggil Ustaz Abdul Halim Marwai, insya-Allah. Susah kerja ataupun produk susah dewan ulama kita yang akan ganti. Ini terbalik tuan. Terbalik ya. Saya ni tuan AJK Lajnah Tarbiyah Dewan Ulama. Dia tuan-tuan penolong susah Dewan Ulama, patut dia bagi kuliah tuan. Pangkat dia tinggi lagi daripada aku. Ini dia cameraman, aku pula yang bagi kuliah tuan. Jadi terbalik tuan. Wallahu taala alam tuan. Jadi insya-Allah tuan panggil dah dia. Kadang-kadang insya-Allah panggil. Tak ada sebarang masalah tuan. Sambung lagi. Tersebarnya berita Islam ni tajuk kita pada hari ini, iaitu dalam surat yang ke-85, tersebarnya berita Islam. Sambung tuan ya. Walaupun pada mulanya dakwah itu disampaikan secara sembunyi, hanya segelintir sahaja di kalangan bangsawan yang menerima Islam.
yang lainnya terdiri dari kalangan fuqara dan juga hamba abdi. Justru mereka lah yang lebih merasai kezaliman dan juga penindasan jahiliah. Di samping dapat menilai kebenaran Islam itu sendiri, pula sebelah dari wajah keikhlasan dan budi pekerti luhur segelintir bangsawan yang menerima Islam. Angkatan pertama ini tidak perlu dibuktikan dengan mukjizat yang besar, kerana kesucian hati mereka dapat menerima Islam hanya sekadar mendengar berita wahyu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, pada permulaan turunnya wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian berlakunya satu tempoh masa yang agak panjang. Setengah riwayat menyatakan bahawa 6 bulan, setengah riwayat menyatakan bahawa 3 tahun, dan turunnya ayat yang kedua, ya ayyuhal muzammil qamil laila illa qalila, yang mana kemudian turun pula ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Maka di sinilah permulaannya tersebarnya Islam. Dan Islam itu tersebar bukan kepada orang-orang bangsawan, bukan kepada orang-orang yang hebat, bukan kepada kepimpinan orang-orang Arab Mekah ketika itu, bukan kepada golongan-golongan yang kaya yang duduk di kalangan orang-orang Arab Quraisy. Berbeza tuan-tuan bagaimana dengan kisah nabi-nabi yang terdahulu. Kalau kita melihat bagaimana kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi wassalatu wassalam, Nabi Sulaiman tuan-tuan, dia berjaya untuk berdakwah ataupun dia berjaya untuk memperkenalkan Allah, memperkenalkan tentang Islam, memperkenalkan tentang akidah, memperkenalkan tentang tauhid kepada Allah SWT. Kepada siapa? Kepada kepimpinan. Siapa kepimpinan pada ketika itu? Ratu Balqis, yang mana dia ini adalah antara raja yang telah pun memerintah kerajaan Sabah pada ketika itu. Berbeza dengan Nabi Allah Daud alaihi wassalatu wassalam. Nabi Allah Daud diberikan nikmat oleh Allah untuk menjadi tentera kepada peperangan antara Jalut dan juga Talut, kemudian dinaikkan sebagai panglima, kemudian dinaikkan sebagai raja dan sebagainya. Tetapi tidak bagi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, ini tidak kepada dia. Tuan-tuan, tengok balik bagaimana kisah Nabi Rasulullah cuba nak berdakwah di atas Bukit Safa. Semua orang-orang Arab Quraisy di kalangan keluarga besar Nabi Rasulullah, antaranya pemimpin besar orang-orang Arab Quraisy ketika itu 2 orang. Yang pertamanya Abu Talib yang menjadi penghulu kota Mekah ketika itu, dan juga Abu Lahab, antara orang yang terlibat dengan ahli Darun Nadwah. Ahli Darun Nadwahnya apa tuan-tuan? Istilahnya hari ni ahli parlimen tuan-tuan. Ni istilahnya. Darun Nadwah dulu satu tempat di kalangan orang-orang Arab Quraisy. Untuk apa? Untuk mereka berbincang tentang apa-apa sahaja yang berlaku ataupun apa-apa sahaja yang hendak mereka rancangkan terhadap pemerintahan kota Mekah. Tu nama tempat dia Darun Nadwah. Salah satu orang yang jadi ahli kepada Darun Nadwah ialah Abu Lahab. Istilah tentang ahli parlimen tuan-tuan. Ahli parlimen, siapa dia? Yang berhormat Abu Lahab tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, nak tunjuk cerita bahawa mula-mula Nabi Rasulullah berdakwah di atas Bukit Safa. Terima tak terima? Tak terima. Bapa saudara Nabi, penghulu kota Mekah, persen kota Mekah pada ketika itu, terima tak terima? Tak terima. Abu Talib, Abu Lahab, terima tak terima? Tak terima. Abu Sufyan, ahli parlimen ataupun ahli Darun Nadwah yang berhormat Darun Nadwah ketika itu, terima tak terima? Tak terima. Ini antara orang-orang besar yang tidak menerima Islam, tetapi orang-orang yang dianggap sebagai hamba abdi, yang di kalangan orang-orang fakir, miskin, fuqara dan sebagainya, inilah orang-orang yang mula-mula menerima dakwah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, nak tunjuk cerita ni kerja buat kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ajak pada kebenaran, cegah pada kemungkaran. Ini hanyalah tuan-tuan mula-mulanya nak ikut sunnah para nabi-nabi dan rasul-rasul. Tuan-tuan cuba tengok bagaimana para nabi dan rasul berdakwah. Tuan-tuan, tadi saya sebut kisah Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman tuan-tuan berdakwah pada siapa? Kepada Ratu Balqis, raja kepada pemerintahan kerajaan Sabah.
Bila mana Ratu Balqis masuk ke dalam akidah Islam, masuk bertauhidkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berimankan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi wassalatu wassalam, tuan-tuan, automatik rakyat kerajaan Sabah masuk kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, terus kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kaedah di kalangan para nabi. Yang pertama, Nabi Allah Sulaiman. Tengok balik cerita yang saya sebutkan tadi, Nabi Allah Daud alaihi wassalatu wassalam. Dia, tuan-tuan, salah satu orang yang terlibat dalam peperangan antara Tolut dan juga Jalut, yang akhirnya diangkat menjadi panglima, yang akhirnya diangkat menjadi raja. Tuan-tuan, Nabi Allah Daud berdakwah antara raja dengan raja, berdakwah antara orang besar dengan orang besar. Bila mana rakyat yang dia dakwah itu, raja yang dia dakwah itu masuk Islam ataupun masuk kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, automatik rakyat dia akan masuk kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, rujuk pula dalam kitab Rahiqul Maktum. Saya tak bohong. Dan dalam kereta 4 biji, maksud saya punya 5 biji, tuan-tuan, cuma dia agak tebal, tapi saya selalu jadikan rujukan selain daripada kitab kecil kita ini yang dikarang oleh Presiden. Tuan-tuan, apa yang disebutkan dalam kitab Rahiqul Maktum, tuan-tuan melihat dalam muka surat yang ke-5 ataupun yang ke-7, 5 sampai 7, bagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Nabi Allah Ibrahim, tuan-tuan, berasal daripada Haran, tuan-tuan. Haran, kemudian berdakwah di Haran, kemudian menuju ke Palestin, kemudian menuju ke Iraq, kemudian menuju ke Mesir. Tuan-tuan, di Mesir Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam berdakwah pada siapa? Berdakwah kepada Firaun. Firaun ketika itu cuba mengganggu, cuba nak pikat, cuba nak tackle. Istilah kan cuba nak goda. Cuba nak goda Nabi Allah Ibrahim punya isteri yang namanya Sarah. Yang mula-mula, yang pertama isteri Nabi Allah Ibrahim namanya apa? Sarah. Nak pikat Sarah. Tuan-tuan, boleh kita bayang kalau Firaun terpikat dengan Sarah, isteri Nabi Allah Ibrahim ni, boleh bayang tak? Agak-agaknya, tuan, Sarah ni cantik ke bodoh, tuan? Mesti cantik, tuan. Pasal apa? Sebab Firaun yang banyak dayang-dayang pun nakkan Sarah yang jadi isteri Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Tapi tuan-tuan, inilah keimanan Sarah. Inilah keimanan seorang muslimat, seorang yang cukup bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun suaminya orang yang tua, dia adalah seorang tua, dia adalah seorang yang dianggap sebagai tidak berharta, yang tidak ada banyak duit, yang tak ada harta benda dan sebagainya. Firaun cukup lengkap dengan istananya, cukup lengkap dengan hartanya, cukup lengkap dengan perhiasan, dengan emas, dengan berlian, dengan perak dan sebagainya. Tapi Sarah tolak godaan daripada Firaun. Walaupun Firaun raja ketika itu, tuan-tuan, apa berlaku? Bila mana Sarah menolak godaan daripada Firaun, Nabi Allah Ibrahim ketika itu cuba berdakwah kepada Firaun, maka Firaun, tuan-tuan, merasa serba salah. Bila dia merasa serba salah, tuan-tuan, maka dihadiahkan anak perempuan Firaun, anak perempuan dia kepada Sarah untuk berkhidmat pada Sarah. Sebab apa? Sebab dia tahu Sarah ini seorang perempuan yang hebat. Sarah ini seorang perempuan yang tidaklah terlalu menginginkan kepada harta benda. Taklah, tidaklah dia ni nakkan kepada istana, kepada kesenangan, kemewahan dan sebagainya. Dia hadiahkan anak perempuan dia, Firaun hadiahkan anak perempuan Firaun kepada Sarah untuk berkhidmat dengan Sarah. Moga-moga anak perempuan dia ini juga boleh jadi macam Sarah. Tak nak sangat harta kepada Sarah, tak nak sangat kemewahan macam mana Sarah. Tuan-tuan, akhirnya perempuan ini yang namanya Hajar ini dinikahkan ataupun disuruh kepada suami dia Ibrahim untuk bernikah dengan perempuan ini yang namanya Hajar. Tuan-tuan, bila ngaji sirah baru tahu rupanya isteri Nabi Allah Ibrahim yang nombor 2 tu, tuan-tuan, yang namanya Hajar, dia adalah anak kepada Firaun zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Rujuk dalam kitab Rahiqul Maktum, tuan-tuan, baru tahu rupanya Nabi Ibrahim berdakwah kepada Firaun.